Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya kita masih dikurniakan kesihatan yang baik dan kesempatan masa untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan secara online ini. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali hadis yang kita lihat pada 2 minggu yang lepas. Sebuah hadis daripada Sunan Ibnu Majah itu yang berkaitan dengan 3 perkara yang Nabi sentiasa memohonnya ketika selesai daripada solat subuh. Kita lihat hadis ini. An Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Daripada Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul iza shalla subha hina yusallim, baginda sentiasa mengucapkan doa ini selepas daripada salam pada solat subuh. Jadi sebahagian ulama hadis menyebutkan selepas daripada bagi salam itu boleh untuk mengucapkan doa ni, ataupun mungkin sebelum mengucapkan doa ni boleh juga didahului dengan istighfar, zikir-zikir, kemudian disebutkan doa ini. Dan dalam hadis ni kata Ummu Salamah kana yakul. Kana yakul ni membawa makna sentiasa ataupun istiqamah dalam mengucapkan doa ni. Dan doa yang Nabi sentiasa mengucapkan ini iaitu selepas salam pada solat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu amalan yang diterima. Jadi ini 3 perkara yang sentiasa Nabi minta kepada Allah setiap pagi selepas selesai daripada solat subuh, iaitu ilmu yang memberikan manfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini ilmu yang memberikan manfaat kita dah bincangkan sebelum ini, yang mana Nabi dalam banyak hadis-hadis baginda, Nabi memerintahkan supaya kita berdoa kepada Allah supaya dikurniakan dengan ilmu yang memberikan manfaat.
dan memohon kepada Allah supaya dilindungi daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Jadi ilmu yang memberikan manfaat itu apabila suatu ilmu tersebut dipelajari dengan niat yang betul. Ilmu ini dipelajari dengan niat yang betul. Kemudian ilmu tersebut setelah dipelajari diamalkan, memberikan kesan kepada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang ilmu itu sendiri adalah merupakan ilmu yang baik. Sumbernya sumber yang betul. Kalau ilmu agama, maka mestilah kita pastikan dia datang daripada sumber yang benar, daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang sahih ataupun yang hasan. Manakala kalau ilmu-ilmu yang lain, maka juga kita pastikan ilmu itu secara fizikalnya merupakan ilmu yang baik. Bukanlah ilmu yang membawa kepada perkara-perkara yang melalaikan. Kemudian yang keempat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak menyebabkan kita cuai dalam melaksanakan kewajipan kita. Jadi kadang-kadang ilmu itu ilmu yang baik, tetapi disebabkan kita memberikan sepenuh perhatian kita untuk mempelajari ilmu tersebut sehingga kita mengabaikan kewajipan kita yang lain. Kewajipan kita kepada Allah, kewajipan kita kepada agama, kewajipan kita kepada keluarga dan sebagainya, yang mana itu juga perlu kita berikan perhatian, tapi disebabkan kita sibuk dengan ilmu dunia yang mungkin ada manfaat, tapi sehingga menyebabkan kita cuai kepada kewajipan kita, maka itu juga ilmu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada kita. Jadi itu 4 perkara. Ilmu yang bermanfaat, niat kita pelajari itu mestilah niat yang betul kerana Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Yang keduanya, ilmu tersebut memberikan kesan yang baik kepada diri kita, ilmu yang kita amalkan. Kemudian ketiganya, sumber ilmu itu mestilah sumber yang sahih, yang benar. Kemudian yang keempat, ilmu tersebut tidak menyebabkan kita lalai ataupun cuai daripada kewajipan kita. Baik, itu perkara yang pertama yang Nabi memohon kepada Allah dalam hadis ini. Yang kedua, Nabi sebutkan dalam hadis ini adalah berkenaan dengan rizqan tayyibah. Rezeki Allah, kalau kita lihat dalam Quran, Allah memerintahkan supaya kita untuk memakan yang Allah sebut sebagai tayyibat, rezeki yang baik. Dalam surah 23 ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul. Kulu minat tayyibat, makanlah kamu semua daripada makanan-makanan yang baik. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah kamu amalan yang soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu kerjakan, aku adalah Maha mengetahui. Jadi Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada para rasul. Bila perintah tersebut diperintahkan kepada para rasul, maka umatnya juga mestilah mengikut perintah tersebut. Bukan hanya khusus untuk rasul semata-mata, tapi juga kepada umat para rasul tersebut. Jadi perintah yang ada dalam ayat ini untuk kita semua, supaya kita mencari makanan yang baik,
kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah kamu daripada makanan ataupun rezeki yang baik. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Jadi Allah kaitkan makanan ataupun rezeki yang baik dengan amalan yang soleh, kerana ia berkaitan. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 2 ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu daripada makanan ataupun rezeki yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar kamu mengabdikan diri kepadanya. Di sini pun sama, kalau dalam ayat tadi Allah perintahkan kepada para rasul dan termasuklah juga orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini memang untuk orang yang beriman. Allah sebut secara jelas, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibat, makanlah kamu daripada makanan atau rezeki yang baik. Ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi Allah peringatkan bahawa apa yang Allah kurniakan kepada kita, rezeki itu bukan hanya sekadar makanan. Rezeki itu luas. Ia boleh jadi makanan kita, ataupun boleh jadi harta kita, ataupun pasangan kita, ataupun anak-anak kita. Dan itu semua termasuk dalam rezeki, iaitu kurniaan daripada Allah kepada hamba-hambanya. Dan apabila Allah memerintahkan supaya kita memakan makanan ataupun rezeki yang baik yang Allah kurniakan itu, jadi kita juga mestilah memastikan bahawa sumber rezeki atau makanan tersebut datang daripada sumber yang baik. Jangan hanya tengok pada fizikal makanan itu saja. Asalkan bukan babi, maka semua boleh untuk kita makan. Asalkan bukan arak, maka semua boleh untuk kita minum. Bukan hanya makanan itu secara fizikal saja, tapi sumber bagaimana kita mencari makanan, minuman, ataupun sumber kita mencari rezeki itu juga kita kena perhatikan. Dan Allah mengaitkan makan tu ataupun rezeki itu dengan bersyukur kepada Allah. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Dan setiap apa yang Allah kurniakan kepada kita, rezeki itu, hendaklah kita bersyukur di atas kurniaan Allah itu dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada perkara-perkara yang mendatangkan pahala balik kepada kita. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah kurniakan rezeki yang baik kepada kita, makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang baik. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan tersebut. Caranya dengan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kita gunakan untuk melakukan amalan yang soleh. Rezeki yang ada bukan sekadar untuk kita saja makan, jadi kita berikan makanan kepada orang yang lain. Itu antara perkara yang
Nabi perintahkan para sahabat untuk melakukan itu, berikan makanan kepada orang yang lain, kemudian memberikan pakaian kepada orang yang lain. Kerana Nabi sebutkan antara perkara yang wajib untuk dilakukan ataupun yang besar pahalanya yang Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang yang beriman dan kamu menghilangkan kelaparannya, kamu melunaskan hutang piutangnya. Jadi itu antara cara kita menggunakan rezeki yang Allah kurniakan itu, supaya sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, kita gunakannya kepada perkara-perkara yang memberikan manfaat, bukan sekadar kepada diri kita, tapi juga kepada orang-orang yang lain, khususnya kepada saudara-saudara kita yang mukmin yang lain. Dalam sebuah hadis, bila kita sebutkan berkenaan dengan sumber rezeki itu, Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis, an Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha, wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Daripada Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fi talab, dan perelokkanlah cara kamu mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha, maka sesungguhnya suatu jiwa itu tidak akan mati sehinggalah dia telah menerima ataupun dia telah menerima dengan sempurna rezekinya. Wa in abta'a anha, walaupun mungkin ia lambat datang kepadanya. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fi talab, dan perbaikilah, perelokkanlah dalam kamu mencari rezeki itu. Khuzu ma halla, ambillah apa yang halal, wa da'u ma harumah, dan tinggalkanlah apa yang diharamkan. Dalam hadis ni Nabi memperingatkan kepada semua manusia, khususnya kepada orang-orang beriman, supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Itu memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, takut kepada azab Allah. Dan dalam kita mencari rezeki itu, Nabi sebut wa ajmilu, maka perelokkanlah, kita pilihlah jalan-jalan yang baik, sumber-sumber yang baik yang boleh untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Bukan hanya kita lihat kepada berapa banyak hasil ataupun keuntungan yang boleh untuk kita peroleh daripada suatu jalan itu, tapi kita kena pastikan bahawa sumber rezeki itu ataupun jalan kita mencari rezeki itu merupakan jalan yang baik dan tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, tidak melibatkan riba, tidak melibatkan perbuatan menzalimi orang-orang yang lain, tidak melibatkan perbuatan memakan harta orang lain secara batil, tidak melibatkan penipuan, rasuah dan sebagainya. Dan Nabi nyatakan sesungguhnya suatu jiwa itu dia tak akan mati sehinggalah dia telah sempurna merasai rezekinya.
walaupun mungkin rezeki itu lambat sampai kepadanya. Apabila Allah menentukan rezeki kepada seorang itu, maka dia akan dapat rezeki tersebut. Walaupun mungkin lambat, cepat ataupun lambat, dia pasti akan dapat rezeki yang telah Allah tentukan buatnya ketika di dunia ni. Dan apabila rezeki tersebut telah pun sempurna dia dapat, maka barulah dia akan mati dan meninggalkan dunia ni. Jadi sebab tu tak perlu untuk kita risau tentang rezeki kita. Kita percaya, kita yakin bahawasanya Allah telah pun menentukan rezeki buat kita semua. Cuma kita sebagai manusia ni tentulah perlu kepada usaha untuk mencari rezeki tersebut. Dan dalam usaha kita mencari rezeki itu, kita mesti pastikan jalan yang kita pilih itu merupakan jalan yang tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dan kita yakin apabila rezeki itu Allah tentukan buat kita, maka kita pasti akan dapat walaupun mungkin lambat. Dan apabila rezeki untuk kita telah pun habis, telah sempurna kita dapat, maka ketika itulah sampainya ajal kita. Kita akan mati dan meninggalkan dunia ini. Janganlah kita bersungguh-sungguh hendak mencari rezeki sehingga melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Seolah-olah kita tak percaya bahawa Allah telah menentukan rezeki buat kita. Dan kalau kita terlepas sesuatu, contohnya kita berasa marah, kita berasa perasaan yang buruk, tak bersyukur kepada Allah. Sedangkan sebagai seorang yang beriman, kita kena yakin rezeki bagi setiap, bukan sekadar manusia saja, setiap makhluk yang telah Allah ciptakan, Allah telah pun tentukan rezeki buat mereka masing-masing. Dan tanggungjawab bagi orang-orang yang beriman adalah untuk memperelokkan jalan ataupun cara untuk dia mencari rezeki itu. Wa ajmilu fit talab, dan pereloklah jalan kamu mencari rezeki itu ataupun usaha untuk kamu mencari rezeki itu. Khuzu ma halal, ambillah apa yang halal, wa da'u ma haruma, dan tinggalkanlah apa yang diharamkan. Dalam sebuah lagi hadis, lebih kurang sama makna dengan hadis yang tadi. An Abi Humaid As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Daripada Abu Humaid As-Sa'idi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ajmilu fi talabid dunya, perelokkanlah, bersederhanalah kamu, perelokkanlah kamu dalam usaha kamu untuk mendapatkan dunia ini. Fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah, maka sesungguhnya setiap orang daripada kamu akan dipermudahkan untuk dia mendapatkan apa yang dia diciptakan untuknya. Nabi sebut dalam hadis ni, seperti mana hadis tadi, kita perlu perbaiki ataupun sederhana. Sederhana itu maknanya dalam kita mencari rezeki, mencari dunia ni, maka kita perlu bersederhana, tidak melewati perintah Allah, iaitu tidak melanggar perkara-perkara yang telah Allah tentukan. Kita tak boleh untuk makan perkara yang haram ataupun terlibat dengan usaha-usaha yang haram dalam nak mencari rezeki ataupun nak mencari dunia ini. Dunia ini Allah nyatakan boleh untuk kita cari, tapi janganlah sampai kita berlebih-lebihan, sampai kita terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan, sampai mencuaikan kita daripada kewajipan kita yang sebenar, itu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kerana setiap daripada kita ni, Allah akan permudahkan untuk kita mendapat apa yang telah pun Allah tentukan buat kita. Apa yang bukan buat kita, maka kita cubalah macam mana sekalipun, kita tak akan dapat perkara tersebut. Cuma kita tak tahulah apa yang kita cuba usahakan itu
sama ada memang Allah telah tentukan ia buat kita ataupun tidak. Jadi kita sebagai manusia ni kita perlu kepada usaha lah, kita perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki ataupun kita perlukan itu. Dan apabila perkara tersebut terlepas daripada kita, kita tahu bahawasanya ia bukanlah suatu perkara yang Allah tentukan buat kita. Jadi kita akan merasa bersyukur dan akan bersabar dengan apa yang kita lalui. Kita bersyukur jika apa yang kita cari itu kita dapat, dan kita bersabar jika mungkin apa yang kita kehendaki itu terlepas daripada kita. Kerana setiap orang itu Allah akan permudahkan untuk dia mendapatkan apa yang dia diciptakan untuk perkara tersebut. Kalau kita lihat dalam Quran, dalam surah 11 ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiada sesuatu binatang yang melata, yang bergerak di muka bumi ini, ataupun tiada sesuatu pun makhluk yang bergerak di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan ke atas Allah lah, kewajipan Allah lah untuk memberikan rezeki kepadanya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah lah yang mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan ni sebahagian mufassir sebut ia merujuk kepada tempat kembali kita nanti pada hari akhirat. Mustaqarrah ni tempat kediaman ni di dunia, Allah yang mengetahui di mana tempat kita tinggal, mencari rezeki dan sebagainya, Allah yang tentukan ke mana kita akan pergi. Dan kemudian di hari akhirat nanti, apa kesudahan kita juga Allah ketahui, sama ada syurga ataupun neraka itu. Kullun fi kitabim mubin, dan setiap perkara itu telah pun tertulis di dalam kitab yang jelas nyata, iaitu di Lauh Mahfuz. Jadi Allah yang Maha mengetahui itu, dia telah pun menetapkan semua perkara yang akan berlaku di dunia ni sebelum dia ciptakan dunia ni lagi, bumi ni lagi. Dalam hadis Nabi sebutkan 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi ini, Allah telah pun memerintahkan qalam untuk menulis tentang setiap perkara yang akan berlaku di alam ini, di Lauh Mahfuz. Kemudian barulah Allah menciptakan alam ini. Itu menunjukkan bahawasanya ilmu Allah itu maha luas, maha sempurna. Kalaulah sekarang baru Allah nak tentukan, maka itu maknanya Allah tak sempurna ilmunya. Tapi tidak. Apa yang berlaku pada hari ini, apa yang kita usahakan, apa yang kita telah dapat, yang telah kita perolehi, dan apa yang kita cuba untuk mendapatkannya, maka kesemua itu telah pun Allah tentukan, telah pun ditulis di Lauh Mahfuz. Di kullun fi kitabim mubin, kesemua perkara tersebut telah pun ditulis di kitab yang jelas nyata, iaitu di Lauh Mahfuz, termasuklah tentang rezeki yang Allah akan kurniakan kepada manusia. Jadi bagi orang-orang yang beriman yang yakin kepada perkara ini, maka apabila dia mendapat suatu perkara rezeki yang baik contohnya, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Dan jika dia terlepas apa yang dia cuba untuk dapatkan, maka dia tahu bahawa itu bukanlah merupakan suatu
yang telah Allah tentukan buat dirinya. Dan sebagai seorang mukmin dia perlu bersangka baik kepada Allah. Boleh jadi apa yang terlepas itu Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Tidak di dunia ni, di hari akhirat nanti itu sudah pasti bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tak akan merasa marah, merasa sedih dengan apa yang telah dia terlepas itu, tapi dia bersabar dengan apa yang dihadapi itu. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 29 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله لا تحمل رزقها. Dan ketahuilah berapa banyak daripada binatang atau makhluk yang melata di dunia ni yang tidak membawa rezekinya bersama-sama dengannya. Allahu yarzuquha. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Wa iyyakum, dan dialah yang memberikan rezeki kepada kamu. Wa huwas samiul alim. Dan dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah sebut di sini setiap binatang yang melata di dunia ni, di muka bumi ni, dia bukanlah keluar daripada telur ke dilahirkan ke terus mendapat rezeki, tetapi Allah yang membawakan rezeki itu kepada binatang-binatang itu, dan juga kepada kamu, kepada manusia ni. Jadi seorang bayi contohnya yang tak boleh berusaha untuk mencari rezekinya sendiri, tapi Allah yang memberikan rezeki kepadanya melalui ibunya itu. Karena itu merupakan memang sesuatu yang Allah tentukan. Bagi setiap makhluk ada rezekinya masing-masing. Dan bagi siapa yang dia telah mendapat rezekinya dan sempurna mendapatnya, maka ajal akan datang menjemputnya. Wa huwas samiul alim, dan dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Takwa dan bertawakal kepada Allah. Dalam Sunan At-Tirmizi, an Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Daripada Umar radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalaulah kamu semua bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal,
la razaqakum kama yarzuqut tayr. Benar-benar dia akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan perutnya lapar dan pulang kembali pada waktu petang ke sarangnya dengan kekenyangan, dalam keadaan kenyang. Jadi Nabi sebut di sini tentang kewajipan untuk kita bertawakal kepada Allah. Yang kadang-kadang kita hari ini disebabkan adanya gaji yang tetap, contohnya, kadang-kadang kita lupa untuk kita bertawakal kepada Allah. Seperti mana burung yang dia tak tahu apa yang dia akan perolehi pada hari itu, tapi yang penting dia usaha. Dia keluar pada waktu pagi, usaha untuk mencari rezeki, Allah akan kurniakan rezeki itu kepadanya yang sesuai dengan usahanya itu. Dan kemudian dia kembali ke sarangnya pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Begitu juga manusia, dia keluar pada waktu pagi untuk bekerja mencari rezeki, sepatutnya dia bertawakal kepada Allah. Tapi mungkin disebabkan suasana hari ini, adanya gaji yang tetap dan sebagainya, kadang-kadang tawakal itu kurang kepada Allah. Sedangkan itu antara kewajipan ataupun sifat orang-orang yang beriman adalah sentiasa bertawakal kepada Allah. Ada golongan yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan kurniakan rezeki kepadanya seperti mana Allah kurniakan rezeki kepada burung itu. Tawakal itu datang selepas daripada usaha. Doa, kita berdoa kepada Allah dikurniakan rezeki yang baik, kemudian kita keluar untuk usaha mencari rezeki itu, dan kita bertawakal kepada Allah. Jika Allah berikan, maka kita bersyukur, dan jika belum kita dapat apa yang kita cari itu, maka kita berusaha dan bersabar menghadapi keadaan itu. Dalam surah 22 ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَرَّازِقِينَ. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. Orang-orang yang mereka berhijrah pada jalan Allah, kemudian mereka diperangi ataupun mereka mati dalam keadaan itu, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Benar-benar Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Di ayat ini turun kepada para sahabat yang mereka sanggup untuk keluar daripada bumi Mekah itu demi untuk mempertahankan agama mereka. Walaupun Mekah itu merupakan tempat tinggal mereka, kampung halaman mereka, tempat mereka bekerja, berniaga dan sebagainya, tapi disebabkan untuk memelihara agama mereka dan untuk mentaati perintah Allah dan juga Rasul, maka mereka sanggup untuk keluar, meninggalkan bumi Mekah itu, berhijrah, iaitu semua pada jalan Allah. Dan sama ada mereka diperangi ataupun dibunuh ataupun mereka mati dalam keadaan itu, maka Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada mereka, iaitu rezeki yang baik.
Rezeki yang baik itu bukan sekadar di dunia ni, tetapi yang lebih besar lagi adalah pada hari akhirat nanti. Jadi dunia Allah berikan rezeki yang baik, dan pada hari akhirat juga Allah akan berikan rezeki yang lebih baik lagi, iaitu syurga buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau para sahabat mereka sanggup untuk berhijrah, berperang pada jalan Allah, meninggalkan tempat tinggal mereka dan menghadapi kesusahan pada jalan Allah itu, maka begitulah kita yang datang kemudian ni, kita perlu mengikut jejak langkah mereka. Walaupun mungkin kita tak akan sampai kepada tahap mereka, tapi kita cuba untuk mengikuti jejak langkah mereka, iaitu kita berhijrah. Hijrah itu yang pertamanya meninggalkan tempat. Hijrah hissiyah, meninggalkan tempat, di mana para sahabat meninggalkan Mekah pergi ke Madinah. Hijrah juga ada yang disebut sebagai hijrah ma'nawiyah, iaitu hijrah meninggalkan perkara yang diharamkan Allah. Kalau sebelum ini mungkin terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan dalam nak mencari rezeki itu, maka kita hijrah meninggalkan tempat tersebut kepada tempat yang lain. Walaupun mungkin dari segi rezekinya itu mungkin kita nampak macam berkurangan kalau kita lihat dari segi nilai wang ringgit itu. Tapi kita kena ingat bahawasanya rezeki itu bukan sekadar dalam bentuk wang ringgit semata-mata. Rezeki itu juga dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk pasangan yang baik, anak-anak yang soleh, kawan-kawan yang baik. Jadi itu semua merupakan rezeki daripada Allah. Jadi kita yang menjadikan para sahabat sebagai contoh ikutan kita, kalau mereka sanggup untuk berhijrah pada jalan Allah, meninggalkan perkara yang diharamkan Allah, sanggup untuk berkorban pada jalan Allah, maka kita juga perlu melakukan perkara yang sedemikian, walaupun mungkin tak sampai kepada tahap para sahabat itu. Itu kita meninggalkan perkara yang diharamkan Allah, dan kita berkorban masa kita, wang ringgit kita, untuk kita berusaha melakukan ketaatan kepada Allah. Dan golongan ini Allah nyatakan la yarzuqannahumullah rizqan hasanah. Ini suatu janji daripada Allah. Kalau kita lihat Allah menggunakan di sini huruf lam di awal tu la, dan ada nun syaddah di tengah-tengah tu, la yarzuqannah, benar-benar pasti. Ini suatu jaminan. La yarzuqannahumullah rizqan hasanah, benar-benar pasti Allah akan kurniakan kepada mereka rezeki yang baik, iaitu di dunia ni, di mana Allah berikan kekuasaan dunia ni kepada para sahabat. Islam tersebar dengan luas. Para sahabat menjadi ketua-ketua gubernur di seluruh pelosok bumi ini, yang mana tak pernah mereka bayangkan perkara itu. Itu di dunia. Di hari akhirat nanti Allah akan berikan rezeki yang paling baik, iaitu syurga itu. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sungguhnya Allah ialah sebaik-baik pemberi rezeki. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Benar-benar pasti, ini juga satu jaminan daripada Allah. Sama Allah guna kalimah la dan juga kalimah nun taukid di sini. Benar-benar pasti dia akan memasukkan mereka mudkhalan yardawna, ke tempat yang mereka redha, yang mereka sukai, iaitu ke dalam syurga. Wa innallaha la'alimun halim. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar Tuhan yang maha mengetahui, lagi maha penyabar, iaitu maha penyabar terhadap apa yang hamba-hambanya itu lakukan. Walaupun mungkin kita sebagai hamba Allah ni banyak perkara-perkara yang kita lakukan menyalahi perintah Allah, tapi Allah bersabar dengan kita. Allah berikan kesempatan kepada kita, peluang kepada kita untuk kita bertaubat, untuk kita melakukan amalan yang soleh, untuk kita mohon keampunan kepadanya. Kalaulah Allah kehendaki, Allah boleh untuk menurunkan azab kepada kita apabila kita menyalahi perintahnya. Tapi tidak, Allah yang maha penyayang, yang maha penyabar itu, dia memberikan kesempatan kepada kita untuk kita
memohon keampunan, untuk kita bertaubat, untuk kita melakukan amalan yang soleh. Baik. Jadi itu berkenaan dengan dalam kita mencari rezeki itu, kita mesti pastikan bahawasanya sumber rezeki tersebut merupakan sumber yang baik, dan usaha dalam kita berusaha untuk melakukan ataupun mencari rezeki itu juga mesti disertai dengan tawakal kita kepada Allah, dan kita yakin bahawasanya Allah akan kurniakan rezeki itu kepada kita. Kalau memanglah ia milik kita, kita akan dapat, dan kalau bukan, maka kita mungkin Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, sama ada di dunia ini ataupun di hari akhirat nanti. Kemudian berkenaan dengan rezeki ini, dalam sebuah lagi hadis, Nabi nyatakan bahawa ia termasuk dalam perkara-perkara yang Allah akan tanya pada hari akhirat nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Daripada Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la tazulu qadama abdin, tidak akan bergerak kedua tapak kaki seorang hamba itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'ala an umri fima afnah, sehinggalah dia ditanya tentang umurnya, ke mana dia habiskan umurnya itu, wa an ilmihi fima fa'ala fih, dan tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya, adakah dia beramal dengan ilmu yang dia miliki, wa an malihi min aina iktasabahu, dan tentang hartanya, daripada sumber mana dia mencarinya, dia mendapatnya hartanya, dan tentang hartanya, daripada mana dia mendapatkan hartanya itu, daripada mana sumbernya, wa fi ma anfaqahu, dan ke mana dia belanjakannya, sama ada kepada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada dirinya, mendatangkan pahala kepada dirinya, ataupun dia belanjakan kepada perkara-perkara yang sia-sia ataupun yang mendatangkan dosa buat dirinya. Wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang tubuh badannya, anggota badannya, ke mana dia menggunakannya. Ini antara soalan-soalan yang Allah akan tanya pada hari akhirat nanti. Iaitu di antaranya yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini adalah tentang rezeki ataupun harta itu, daripada mana sumbernya dan ke mana kita belanjakan. Ada orang yang mungkin sumber rezeki itu dah baik, tetapi dibelanjakan pula kepada tempat-tempat yang tak baik. Dia tak guna juga, walaupun rezeki itu mungkin datang dari sumber yang halal, tetapi dibelanjakan kepada perkara-perkara yang sia-sia ataupun yang mendatangkan dosa kepadanya pula. Itu juga merupakan perkara yang perlu untuk kita berikan perhatian. Bukan hanya rezeki itu sumbernya itu halal, tapi juga ke mana kita belanjakan rezeki ataupun harta yang Allah kurniakan kepada kita. Dan dalam surah 51
21 ayat yang ke-56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan tidak lain aku ciptakan jin dan juga manusia itu melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, tidaklah aku kehendaki daripada mereka rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, dan tidaklah aku ingin supaya mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki dan dialah yang maha mempunyai kekuatan yang teguh. Di sini Allah nyatakan kewajipan kita sebagai manusia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu untuk kita melaksanakan segala perintahnya kepada kita. Dan Allah perintahkan supaya kita mengabdikan diri kepadanya bukanlah kerana menginginkan apa-apa daripada kita. Bukanlah kerana inginkan rezeki daripada kita. Seperti mana orang-orang yang bukan Muslim, mereka mempersembahkan rezeki kepada Tuhan-Tuhan mereka itu. Seolah-olah Tuhan mereka itu perlu kepada rezeki-rezeki tersebut, makanan-makanan tersebut. Sedangkan Allah nyatakan, Allah tak perlukan rezeki atau apa-apa daripada manusia ni. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu, dialah yang maha memberikan rezeki. Jadi apa yang kita ibadat yang kita lakukan, amalan soleh yang kita lakukan, itu disebabkan kita yang memerlukan rezeki daripada Allah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan segala perintahnya, Allah akan mengurniakan rezeki yang baik kepada kita. Jadi sebab itu kita dalam di mula-mula tadi kita dah tengok ayat yang Allah sebutkan tentang makan makanan yang baik dan melakukan amalan yang soleh. Makan makanan yang baik, bersyukur kepada Allah. Kerana dia tak dapat dipisahkan. Rezeki dan juga amalan yang soleh itu disaling berkaitan. Kerana amalan yang soleh itu antara penyebab Allah memberikan rezeki yang baik kepada kita. Dan kemudian bila kita mendapat rezeki yang baik, juga kita perlu gunakan untuk melakukan kembali amalan-amalan yang soleh. Jadi saling berkaitan. Sesungguhnya Allah itu ialah Tuhan yang maha memberikan rezeki, Dzul Quwwatil Matin, dan dia juga yang maha memiliki kekuatan yang teguh kepada hamba-hambanya yang enggan mengabdikan diri kepadanya, enggan mematuhi segala perintahnya, maka dia berkuasa untuk menimpakan azab, siksa kepada mereka. Walaupun mungkin dia berikan sedikit rezeki kepada mereka, tetapi dia akan rezeki tersebut bukan hanya nikmat semata-mata, tapi ia merupakan suatu istidraj yang menyebabkan mereka akan menerima azab kemudiannya daripada Allah. Walaupun dapat rezeki, kerana rezeki ini merupakan suatu jaminan daripada Allah. Allah akan bagi kepada semua makhluknya. Sama ada yang beriman ataupun yang kafir pun akan dapat rezeki. Cuma yang membezakan orang yang beriman, bila mereka mendapat rezeki yang baik, maka mereka berterusan dalam melakukan amalan yang soleh. Berterusan dalam bersyukur kepada Allah. Dan Allah akan memberikan lagi kepada mereka. Memberikan keberkatan kepada mereka dan rezeki yang lebih baik pada hari akhirat nanti. Tapi sebaliknya bagi golongan yang engkar, enggan mengabdikan diri kepadanya, walaupun dia bagi sedikit rezeki di dunia ni, tapi ia datang dengan suatu azab kemudiannya jika mereka berterusan dalam keingkaran mereka kepada Allah.
Sebaik saja sempurna rezeki mereka di dunia ni, Allah akan mengambil nyawa mereka dalam keadaan ditimpakan azab, sama ada di dunia ni lagi, ataupun di dalam kubur, ataupun di hari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan tentang kesan kepada golongan yang memakan makanan yang haram. Golongan yang rezekinya itu, makanannya itu datang daripada sumber yang haram. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Waqala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma zakara ar-rajula yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha bersih, la yaqbalu illa tayyibah, ataupun Tuhan yang maha baik, la yaqbalu illa tayyibah, dia tidak akan menerima melainkan sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah itu dia memerintahkan orang-orang yang beriman seperti mana dia memerintahkan kepada para rasulnya. Firman Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat, wahai para rasul, makanlah daripada makanan atau rezeki yang baik. Wa amalu salihah, dan kerjakanlah kamu amalan yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu kerjakan adalah Tuhan yang maha mengetahui. Wa qala ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu daripada makanan atau rezeki yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi kedua-dua ayat ni kita dah lihat di awal. Jadi summa zakara ar-rajula yutilus safar, kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang lelaki yang dalam permusafiran, dalam perjalanan. Ash'asa aghbara, dalam keadaan kusut masai, compang-camping, tak terurus keadaannya. Yamuddu yadaihi ila sama', kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya adalah pakaian yang haram. Wa wudhiya bil haram, dan dia diberikan tubuh badannya itu dikuatkan dengan rezeki yang atau makanan yang haram. Fa anna yustajabu lizalika, maka bagaimanakah doa yang dipanjatkan kepada Allah itu akan diperkenankan. Walaupun kita tahu musafir itu antara waktu doa mustajab adalah ketika musafir. Tapi seorang musafir ni dalam keadaan dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah, tapi doanya itu tak diperkenankan. Puncanya disebabkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan badannya itu diperkuatkan dengan
makanan atau rezeki yang haram, maka Allah tak akan perkenankan doanya. Jadi itu kesan kepada memakan rezeki yang haram, atau doa tak akan diperkenankan Allah. Itu di dunia. Kemudian di hari akhirat, Nabi sebutkan dalam sebuah lagi hadis, di dunia tidak mustajab doa, di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis ini Nabi sebutkan, An Ibni Abbas qala man nabata lahmuhu minas suh fannaru aula bih. Daripada Ibnu Abbas katanya, daripada Nabi SAW, siapa yang dagingnya tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang layak baginya. Dan ini peringatan Nabi, begitu juga perintah-perintah Allah kepada orang-orang yang beriman supaya memperhatikan daripada mana rezeki yang diperolehi itu, daripada mana sumbernya, dan kemudian ke mana, kalau harta itu ke mana dia belanjakan. Kerana ia bukan sekadar memberikan kesan di dunia ni, tetapi kesan pada hari akhirat nanti. Di dunia ni doanya tak dimakbulkan, manakala pada hari akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kembali kepada hadis yang utama yang kita baca pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan 3 perkara yang Nabi sentiasa mohon kepada Allah sesudah salam pada solat subuh itu. Pertamanya adalah ilmu yang memberikan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Yang keduanya warizqan thayyibah, rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu bukan sekadar pada fizikal rezeki itu saja, tapi daripada mana sumbernya, dan kemudian ke mana dibelanjakan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, dan ke mana kita gunakan, sama ada rezeki ataupun nikmat tersebut kita gunakan kepada ketaatan kepada Allah ataupun kepada perkara yang sia-sia ataupun yang mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri. Dan kemudian perkara yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Hari ini insya-Allah kita akan lihat pada kelas akan datang. Jadi hari ini kita lihat yang kedua, iaitu berkenaan dengan rezeki yang baik yang Nabi mohon kepada Allah supaya dikurniakan kepada baginda. Begitu jugalah kita mohon kepada Allah supaya kita dikurniakan dengan 3 perkara ini. Baik. Jadi insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya tu dulu. Ustaz. Untuk pagi ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tadi Puan Sri ada nak tanya tadi. Yalah, Ustaz tak dengar. Sikit Ustaz tu tak dengar mungkin. tak apalah, minggu depan lah. Saya nak tanya tentang tu sikit. Sikit. Ya Ustaz, ya Puan Sri. Tak, saya nak tanya, Ustaz kata tadi bahawa yakinlah bahawa Allah telah menentukan rezeki setiap makhluk tu. Jadi nak tanya, adakah di sini ayat Quran ataupun hadis kursi? Nanti rasanya Ustaz sepatutnya Ustaz dengar ni. Tidak, tak apa, nanti kalau dia tak dengar nanti
Ustaz Tak apa, Empuan benar-benar. sila kat saya apa tu soalan dia. Okey, insya-Allah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.